itu sajalah daripada saya. Kembali kepada uh, si Fuzul. Okay, terima kasih Tuan Mahir Saham. So, okay, thank you Doktor. So sekarang next kita move on kepada Dr. Easy. Our next segment adalah mengenai the counter picks. Di mana Dr. Easy akan men-sharekan counter potential yang beliau merasakan ada potensi lah. So kita pergi kepada Dr. Izzy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada si Fuzul, Desmond, Nazam dan Tuan Mahir kerana memberi peluang lah untuk perkongsian pada kali ini. So topik yang saya nak sentuh adalah trading ideas. Bagaimana cara kita nak pilih saham-saham yang berpotensi. So semalam saya ada fikir juga sebenarnya. So dia macam ni, seperti mana yang kita selalu dengar kan, kalau kita bagi ikan, orang akan makan ikan tu habis terus. Tapi kalau kita bagi pancing ataupun kita bagi teknik memancing, orang akan gunakan pancing tersebut untuk pancing ikan dan dia boleh makan lagi untuk next day. So saya buat dua lah. So first saya akan tunjuk cara macam mana saya sendiri pick counter. Dan yang second saya share lah counter-counter yang saya dah pick. Then tengok, kita akan sama-sama tengok apa dia punya potensi dia. So okay, first kita tengok PowerPoint ni. So antara kemahiran penting yang perlu ada bagi seseorang trader. So saya bercakap ni dalam ruang lingkup sebagai seorang traders lah. So kalau kita nak masuk pasaran as a investor, paling bagus kita mendalami ilmu fundamental seperti mana yang si Fuazam ajar tadi lah. So kalau kita nak masuk pasaran as a traders, kita boleh go through technical analysis punya part. So macam yang Sifu Mahir ajar tadi, so saya nak simplify sikit lagi. Macam mana cara kita nak pick counter-counter berdasarkan technical analysis. So saya ni seorang pengguna tegar platform M+. So macam ahli-ahli grup saya memang tahulah. So saya akan tekankan antara 3 perkara penting dalam sebagai seorang traders. Sebagai seorang traders, 3 perkara penting yang mereka perlu kuasai. Pertama sekali, mereka kena betul-betul kuasai platform mastery. Maksudnya kena platform CDS yang M+ bagi tu, kena make sure faham betul-betul macam mana cara nak baca buy rate, macam mana cara nak baca volume, macam mana cara nak baca transaction. Lepas tu ada pelbagai info lagi yang ada kat dalam tu, announcement. Lepas tu dekat chart, dekat platform tu sendiri pun kita boleh baca dia punya chart, iaitu yang kita panggil sebagai ticker chart. So ticker chart tu pun dia ada kriteria dia ada pattern-pattern dia tersendiri. So tak boleh abaikan lah. Okay. Yang kedua, kita kena memahami chart. So kalau boleh kita kena masterkan cara memahami chart melalui technical analysis. Dekat chart tu pun ada banyak. Kita kena faham dekat mana support resistance, dekat mana dia punya bullish area ataupun uptrend, dekat mana dia punya bearish area ataupun downtrend, and then dekat mana dia punya momentum bermula, dekat mana dia punya bottom, dekat mana dia punya top. Sebagai seorang traders kan, saya selalu perhatikan, macam ramai jugalah saya punya ahli-ahli group yang selalu macam kalau kita nak entry je, banyak yang entry dekat puncak. So maksudnya masuk puncak. Lepas tu macam mana cara kita nak selesaikan masalah tu. Okay. So satu lagi yang kita kena masterkan iaitu emotion lah. Sebab sebagai seorang traders ni, dia punya emotion tu agak kurang stabil sikit berbanding dengan investor, sebab kita tend to tengok market macam more than we should need lah. Macam tu. Okay. Untuk memendekkan supaya saya tak bercakap banyak. So kemahiran pick counter ni saya gariskan ada 3. Pertama sekali berdasarkan sectorial index. Ini lebih valid sekiranya kita nak intraday ataupun FIFO. Maksudnya kita nak tengok pada hari yang sama, masa tersebut, masa waktu pasaran sedang buka lah. So kejap lagi saya akan tunjukkan lebih detail. Yang kedua, kita boleh pick counter-counter berdasarkan active transaction ataupun volume. Yang ini kita tengok dekat platform. Kalau macam saya, memang saya akan showkan guna M+ lah, sebab M+ platform memang friendly, lepas tu senang nak baca. Lepas tu banyak data yang ada dekat situ. So dekat platform kita boleh tengok most active,
dengan market trade monitor. So kadang-kadang ada setengah orang yang baru-baru nak kenal saham, dia akan pening sikit lah kalau tengok market trade monitor sebab dia bergerak laju kan. Tapi kalau orang cakap practice make perfect, so makin lama kita practice, mata kita akan makin sharp lah sebenarnya. Satu lagi yang dulu saya punya lecturer masa saya undergrad dulu, dia cakap your eye cannot see what your mind don't know. Maksudnya mata kita tak boleh nampak apa yang otak kita tak ada ilmu ataupun pengetahuan tentang tu. Kadang-kadang orang tengok ticker chart yang sama, tapi cara dia baca tu tak sama sebab setengah orang ada ilmu berkenaan dengan cara baca ticker chart. Setengah orang just tengok je lah macam tu, dia tak tahu apa. Macam tu. Okey, yang ketiga, kita nak pick counter berdasarkan alert signal. Alert signal ni ada pelbagai cara kita nak tengok. Macam si Fumahir dah buat dia punya apps BTST tu kan. Tu boleh pakai juga itu. Macam saya sendiri, saya ada buat alert channel untuk ahli-ahli group lah. So daripada alert channel tu, kita dah letak kriteria saham-saham yang berpotensi yang kita boleh pick. So dengan cara tu, dia dah shortcut sikit lah kita punya proses nak filter counter-counter yang berpotensi. Kejap lagi saya tunjukkan. Okay, dan cara-cara lain lah. Okay. So sebelum saya pergi dekat chart, kita tengok dulu rules basic technical analysis. Pertama sekali kita kena faham price move in trend. Yang ni saya tak nak ulang lah sebab mostly kalau traders ni dia dah tahu dah benda ni. Kita ada uptrend, downtrend dengan sideways ataupun no trend. Yang kedua, market action discount everything. Apa yang berlaku dekat luar, tak kisahlah Perdana Menteri letak jawatan ke, COVID ke, ataupun Dow Jones drop ke, Trump tweet ke, China dengan US berperang ke, harga minyak drop. Everything yang berlaku dekat luar, dia memang dah projected dekat chart. So sometimes memang saya betul-betul yakin lah sebenarnya sebab kadang-kadang let's say as a traders, even kita tak ada news apa-apa pun dekat luar, let's say kita berkurung je kat dalam bilik hanya tengok chart, still kita ada peluang untuk buat profit berdasarkan pergerakan chart. Sebab chart tu sebelum dia bergerak, dia akan bagi signal. Okay. Yang ketiga, history repeat itself. Yang ni macam si Fumai ajar tadi lah. So history memang akan repeat itself. Macam kisah kita cakap kisah Korun kan. Dulu ada orang kaya yang bongkak. Zaman sekarang pun ada juga orang kaya yang bongkak. Siapa tu Wallahualam. So okay. Satu lagi saya nak detailkan berkenaan dengan price movement ni. Kita ada macam berdasarkan saya punya experience lah. So first price move in trend. Yang ni semua orang tahu. Yang kedua price move in zigzag. Zigzag direction ni kadang-kadang kita tahu tapi kita buat-buat tak tahu. Dia macam ni. Sorry lah sebab saya punya chart ni kan dia macam pelik sikit berbanding dengan orang lain. So zigzag ni naik turun macam tu. Itu zigzag lah. Okay. And then price move in natural behavior. Yang natural behavior ni kalau siapa-siapa yang ada dalam grup saya dah share kan. Sebenarnya kita rujuk kepada Elliott Wave lah. Sebab Elliott Wave ni dia adalah kajian terhadap natural behavior price movement. So benda ni sebab kita sebagai part of nature, manusia kan, apabila manusia terlibat dalam pasaran, dia terikat dengan law of nature. So law of nature tu akan guide pergerakan price. Ini tak boleh nak explain kat sini lah. So nanti mungkin kalau ada masa saya boleh explain. So okay, kita pergi yang pertama. Macam mana cara kita nak pick counter berdasarkan sectorial index. Yang ni untuk fokus kepada intraday ataupun FIFO lah. Yang pertama sekali, kita boleh nampak sektor-sektor bergerak pada platform pada hari tersebut. Let's say kalau contoh, yang ni bila Yang ni hari Jumaat lepas, 8 Mei pukul 10. So actually kita boleh tengok seawal pagi lah. Dari pagi tu contoh, kita tengok macam mana kita nak detect wave tu bergerak. Kat sini saya ingat saya boleh buat tulisan. Okay, so contoh, saya ambil satu contoh. Kalau kita belajar tentang wave lah, macam si Fuzu dia dah master kan berkenaan dengan ni. So kita tengok contoh, saya ambil healthcare. So dia start dekat sini pukul 9 pagi ni memang permulaan lah kan. Itu adalah wave kosong. So dia akan buat wave 1 and then dia akan buat wave 2. Lepas tu naturally, ini saya bercakap tentang natural wave behavior. Dia akan buat 3.
So 3 ni most of the time dia akan berlaku pada jam 3 and then dia akan buat wave 4 pada pukul 4 dan wave 5 akan habis pukul 5. Tu. Most of the time. Kalau tak percaya boleh try test. So memang natural wave behavior memang macam tu. Let's say kalau pagi-pagi tu wave dah start permulaan 0, 1 dan 2, kita dah expect dia akan buat 3. Tapi kadang-kadang 3 tu dia tak sampai pukul 3 lah. Kadang pukul 12 pun dia dah habis dah. Kita kena tengok juga apa sentimen yang berlaku pada hari tersebut lah. Tapi ini just generally lah saya bagi. So okay, let's say pada hari tersebut indeks naik dengan cantik. So indeks ni dia macam generally kan, kita nak tengok spesifik sektor mana. So sekarang sektor yang menjadi idaman traders adalah healthcare kan. So kita cuba pick healthcare. Bila kita tengok healthcare, indeks dia cantik, healthcare punya indeks. Jadi kita tengok apa, ini saya ambil apa ni, teknologi. Okay, kita ambil teknologi lah macam ni. Teknologi yang mana? Ini 0, 1, 2 ni, so dia buat 3 kat situ. So let's say pagi tu kita pick teknologi. Yang ni sebab PowerPoint saya dah buat macam ni. Okay, bila kita tengok indeks teknologi dah ada permulaan wave yang cantik. So tapi kena make sure tau, wave 2 ni dia tak boleh break zero. Kalau dia break zero dia akan tukar dia punya trend dia. Itu kena penerangan lanjut lah. Okay. Bila kita tengok teknologi sektor, kita dah nampak dah leading movers yang bergerakkan sektor teknologi. So as a traders, kalau kita nak pilih, kalau nak senang kita boleh pick mana-mana counter yang ada kat dalam ni, make sure dia patuh syariah lah. And then kita tengok mana harga yang berpatutan dengan kita punya capital. Kalau macam saya, modal tak besar sangat, saya akan pick OMST lah. So bila kita pick OMST, terus kita akan tengok dia punya ticker chart dia. So ticker chart dia macam mana? Let's say kalau tengok dekat sini, OMST dia memang start 0, 1 dan 2. Tapi dia punya 2 break ke bawah. Sepatutnya dia akan jadi 0, 1 dan 2, sepatutnya dia akan buat ke bawah macam tu kan. Tapi dia break balik dia punya 0 yang baru ni kat situ. So ini adalah tanda-tanda trend dah mula reverse balik. So dari situ kita dah tahu dia akan buat 3. So 3 dia kat mana? Itu yang kita tak tahulah, wallahualam lah. Tapi as a traders kalau nak intraday ataupun FIFO, at least kita boleh standby lah kat situ. And then volume pun dah mula masuk. Volume ni kalau nak lebih detail kita boleh klik sebenarnya dekat volume tu, kita boleh nampak berapa ribu lot yang masuk dekat situ. Itu sebagai satu contoh OMST. So kalau tengok chart dia, chart saya ni macam serabut sikit sebab dia banyak indikator-indikator yang saya buat sendiri. So kalau tengok OMST pada daily punya chart, ini just nak confirmation je. So daily punya chart dia naik sekejap. Kenapa dia drop balik? Sebab dia dah ada exit signal. Dia dah ada exit signal, dia akan drop balik. Tapi long term, OMST dia masih okay. Sebab kalau kita tengok weekly, ini saya explain berdasarkan saya punya chart lah. So kalau kita tengok weekly, dia dah break dia punya midline. And then dia berada di atas MA50. And then dia punya trend, yang ni saya buat indikator untuk trend. Dia punya trend kalau perasan, yang warna putih ni merujuk kepada bullish trend, yang warna purple ni merujuk kepada bearish. Macam ni lah yang tengok dekat bahagian daily ni kan. Purple tu bearish, putih ni bullish. Macam tu. So bila dia dah mula start putih ni, dia akan ambil masa untuk dia trend tu habis. So once dia dah mula nak reverse balik ke bawah, dah ada exit signal, baru dia akan mula reverse balik ke bawah lah. Tapi OMST kalau saya tengok weekly dia masih strong. Dia masih dalam green area. Green area tu maksudnya bullish lah. Okay. And then trend dia masih lagi menaik ke atas. Okay. Tu OMST. Let's say HT padu. HT padu ni pun tadi kalau perasan dia ada dalam teknologi punya sektor. Ada dalam teknologi punya sektor. And then kita tengok ticker chart dia pun sama. Dia buat 0, 1, 2 tapi 2 dia tak break. Dia tak break. So and then dia break yang level 1, dia buat wave 3. So wave 3 tu kita memang akan expect sama ada pukul 3 ataupun mungkin lebih awal. Tapi pukul 4 dia akan buat wave 4, dia akan buat wave yang kelima. Okay. Kalau tengok HT padu ni, saya suka tengok chart ni sebab walaupun daily dia dah ada exit signal, tapi weekly dia ada entry signal. So bolehlah
kalau nak masuk watchlist, weekly dia ada potensi lagi. And then dia punya trend pun baru mula nak bullish. Okay, and then kita tengok yang ni construction. Jumaat lepas semalam kan, construction pun ada kenaikan. So ada beberapa counter-counter dalam construction punya index yang naik. Sekejap, ada orang call pula. Okay, so kita tengok, kita pick lah satu dua. Contoh macam yang saya dah pick, HoHub. Kalau HoHub ni dari segi wave dia wave dia menarik. Wave dia ada 0, 1, 2, bukan sini, 1 kat situ. And then dia buat 3. Okay. And then dari segi chart dia pun, saya tengok HoHub punya chart menarik sebab daily dia masih lagi bullish, strong bullish kalau boleh nampak yang warna hijau ni kan. And then weekly dah ada entry signal. And dia baru je nak start dia punya trend, bullish trend dia menaik ke atas. So Fajar, tapi Fajar ni macam mana nak cakap, bukan saya punya favourite lah, tapi saya tunjuk je lah sebab chart dia menarik. Daily dia okay. Oh, live stream putus cakap banyak sangat putus. Okey lah, kita start balik. Tak apa kan kalau overtime, tak apa kan? Tak apa, nak buat macam mana? Okey, start balik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya record balik lah apa yang kita dah. Tapi ada recording kan sebenarnya? Ada juga. Okay. So kita recap, saya record balik. So antara kemahiran yang kita perlu ada as a traders, sebab saya sendiri pun seorang traders. So kemahiran yang paling penting adalah pertama sekali pick counter. So macam mana kita nak pick counter? Macam kalau kita just bagi counter, so orang akan ambil je lah counter tu dan dia tak tahu macam mana dia punya step by step dia, macam mana dia, kenapa saya pilih counter tu. So saya fikirkan why not saya just bagi je cara untuk pick counter, dan after this kita boleh masing-masing try untuk gunakan cara tersebut. Depend lah, memang setiap orang akan ada cara masing-masing lah, tapi saya just share apa yang saya buat lah. So first, macam tadi saya dah explain berdasarkan macam mana kita nak pick counter berdasarkan sectorial index. So benda ni sebab dah ada dekat platform, dah ada dekat M+ platform, so better pakai sebab sayang pula kalau kita ada platform tapi kita tak gunakan. So macam saya tunjuk tadi, let's say kita pilih satu counter lah, satu sectorial index. Contoh kita pilih teknologi. So apabila semua sectorial index hijau, itu memang baguslah untuk kita as a traders, sebab as a intraday ke FIFO ke, sebab kita boleh pilih mana-mana sahaja counter yang ada dalam sektor tersebut dan kita boleh tengok sepantas lalu adakah sesuai ataupun tak sesuai untuk kita entry. So seperti mana yang saya tunjuk tadi, erase all in. First, apa yang saya buat untuk saya nak make sure sektor tersebut kita masuk tak salah, kita tengok dia punya starting dia. Okay, let's say macam ini tambahan sikit daripada yang tadi. Contoh kalau plantation kan, starting dia kat sini, lepas tu dia buat 1 dan 2, tapi dia punya 2 break ke bawah. Obviously kita tak pilih lah sektor tersebut. Kalau macam teknologi, 0, 1 dan 2, tapi dia punya 2 tu dia tak break kosong punya level, dia memang high chances dia akan buat kenaikan, dia akan completekan dia punya wave dia 3, 4 dan 5 pada hari tersebut. Let's say kita pick teknologi punya index. Okay. Bila saya dah pick tadi teknologi punya index, kita dah nampak dah ada, saya buang balik tadi yang kita dah lukis. Contoh dalam teknologi punya index sector, dia ada leading movers dengan lagging lah. So janganlah ambil yang lagging tu kan. So pilih mana satu berdasarkan price yang kita mampu. Kalau kita punya modal capital kecil, nak layan penta agak berat. So kalau modal kita kecil,
better kita pilih sama ada Omesti, L-Soft ataupun HT Padu lah. Atau Willow ni pun saya tak berapa ni sangat. So let's say saya pick Omesti sebab dia masih lagi 6% kan. So macam tadi juga kita still gunakan prinsip yang sama, iaitu macam mana wave tu bermula. So let's say dia starting 0.1 tapi dia break ke bawah. Ini kita dah macam dah red alert lah sepatutnya kalau macam tu. Dia punya wave tu, ni kita dah recount balik 0.1, 2, sepatutnya dia akan buat 3 ke bawah, tapi dia reverse balik apabila dia break yang kosong yang baru tu. Okay, ni kosong yang first, ni kosong yang second. Bila dia break balik, kita dah tahu dah dia memang akan tukar balik trend, naik balik ke atas. And then once dia dah jadi macam ni, kita kena recount balik lah dia punya wave dia. Yang recount ni memang saya ajar detail lah dalam group untuk semi ahli-ahli group lah. So dia akan pergi kepada 3. So dia pergi kepada 3 most of the time pukul 3. Tapi kadang-kadang pukul 12 dia dah habis dah tengok sentimen semasa. Lepas habis 3, obviously dia akan buat 4 lah. And then dia akan buat 5. 5 ni kadang dia lebih tinggi daripada 3, kadang dia tak tinggi sangat. So itu depend lah. So kalau kita nak FIFO 1-2 bit, insyaAllah boleh dapat lah. Macam tadi saya ada explain berkenaan dengan Omesti, kenapa dia drop balik, sebab dia dah ada exit signal. Yang ni saya letak macam algorithm lah, dah ada signal kan, mana entry, mana exit. So tengok weekly pula. Kalau weekly, dia dah break dia punya midline, and then dia di atas daripada MA. Yang ni saya kena explain balik. Yang indicator yang saya pakai kat bawah ni, saya panggil sebagai trend indicator lah. So kita boleh tengok dia punya trend dia. Let's say kalau dia warna purple, dia menunjukkan bearish. Kalau dia warna putih, dia menunjukkan bullish. So kalau tengok daily, dia masih bullish. Cuma dia retrace sekejap. Tapi dia still nak menaik lagi. Macam weekly pun sama. Dia masih bullish dan dia ada high chances dia nak naik lagi ke atas. Okay. Tiba-tiba saya rasa macam deja vu. Okay. Kita tengok HT Padu. HT Padu ni salah satu daripada counter yang ada dalam teknologi sektor hari Jumaat lepas. And then kita tengok HT Padu. Starting dia sama. Dia dah habis 1-2, 0-1-2 dia buat 3. And then dia buat 4, dia buat 5. Okay. So dia memang ikut natural behavior price movement tu. So kena kaji betul-betul lah berkenaan dengan wave. Okay. And then kalau tengok chart dia pun dia drop sikit sebab dia dah ada exit signal. Tapi kalau tengok weekly dia masih cantik. Weekly dia dah ada entry signal. Dia dah break midline, dia dah break MA50 dan high chances dia nak akan naik lagi lah sebab dia punya trend punya signal pun masih baru je nak start warna putih ni. So kita expect paling cikai pun macam ni lah. Tapi kalau dia buat betul-betul uptrend, bullish macam ni, heaven lah. Okay. Construction, antara construction kita tengok price juga. Kalau ada duit lebih boleh beli Gamuda. Kalau duit tak banyak sangat, Hub ke Fajar pun okey, Econ pun okey. Kita just pick mana yang aktif dalam index sektor tersebut. At least kita tak perlu dah nak filter dia punya dari segi fundamental lah. Okay. Okay, macam Hub cantik, starting dia 012, lepas tu dia buat 3. Dari segi chart pun okay, bullish trend. Weekly pun ada entry signal, masih cantik. Ini bukan buy call tapi as a kajian lah. Okay, Fajar pun tiga chart dia hari tu, semalam, okay. And then dia punya chart dia pun okay. Kalau tengok dia ada exit signal sikit, so kita expect dia akan retrace sekejap. Tapi weekly dia masih okay. Weekly dia memang cuba untuk mendekati midline. Cuma dia dalam bearish trend sikit lagi nak habis. Once dia dah mula warna putih ni, macam ni, dia akan naik kau-kau lah. Okay. Healthcare pun sama. Kalau kita ada capital yang limited, kita boleh tengok counter-counter yang kita mampu lah. Okay. Macam di Pharma okay, Advanta okay. Yang ni dia wave 3 dia terlampau awal, so dia buat wave 4, wave 5 dia dah habis. Macam semalam kan. Tapi kalau tengok chart dia, daily dia masih okay. Lepas exit signal tu dia retrace sekejap. Tapi dia masih dalam bullish zone, so saya expect dia masih ada potensi lah. Kalau tengok weekly pun dia dah retrace sekejap sebab dia dah ada exit signal hari tu. Tapi dia masih lagi dalam trend menaik, so masih okay lagi lah.
Cuma kena hati-hati. Kita takut dia jadi macam ni. Kita takut dia jadi macam ni. Okay, baru yang second point. Itu yang first point. Yang second point pula peak berdasarkan active transaction, volume ataupun most active. Ini pun saya fokus kepada intraday lah. Atau BTST boleh, swing boleh. So macam kalau kita mendalami cara baca platform, actually dekat platform tu dah ada dah most active. Most of the time kalau kita perasan, counter-counter yang berada pada most active ni adalah counter yang sama je. Untuk macam jangka masa yang agak panjang juga. Kadang dalam sebulan ataupun 2-3 minggu, nama yang sama je balik-balik muncul. So kita boleh pick and study counter-counter tersebut. Okay, macam contoh semalam MTech ada dekat most active. So kita boleh pick MTech, kita study macam mana MTech punya chart. So kalau tengok daily dia masih okay, weekly dia dah mula bullish. Cuma saya tak advise untuk hold lama sebab dia punya wave kosong dia kat atas. So dia boleh jadi 01, 2, 3, 4, 5. Dia boleh jadi macam tu. So kena hati-hati jugalah. Okay, Cap Plus ni dia dah naik lama. Dia dah naik daripada sebulan kot. Okay, lebih kurang lah. So daripada entry signal hari tu dia dah naik tinggi, dah ada exit signal sikit, dia retrace. Sekarang daily dia masih okay. Cuma weekly saya advise jangan ni sangat lah sebab dia dah naik tinggi. So tapi masih ada peluang sikit lah. Biasanya akan ada beberapa signal baru dia akan drop lah. Sekarang ni baru satu. Tetapi kalau boleh elakkan ambil risiko lah. Cuma daily dia masih okay. Daily dia masih strong. Okay, Solar Vest antara counter favorite sebab wave dia okay. Kalau saya tengok kan 0, 1, 2, dia buat 3 tapi 3 dia patah. Tapi dia start naik balik. So saya expect dia akan tukar dia punya trend. Tengok weekly dia okay. Dah mula bullish. Ni weekly data ni tak cukup nak signal nak muncul sebab dia counter IPO. So tapi dia dah berada atas midline. Daily dia pun okay. Daily dia masih lagi bullish. Masih lagi dalam bullish area. Dia punya entry signal kat bawah ni belum ada exit signal. So let's say kalau entry betul-betul dekat entry signal tu, tunggu exit je lah. Kalau ada exit signal dah boleh keluar dah. Yang ni Opcom yang semalam naik mencanak-canak. Opcom. So kalau tengok Opcom dia punya starting dia okay. Cuma starting dia ni tak adalah macam nampak bersungguh-sungguh sangat. Dia relax je. Petang tu baru dia ni. Tapi dia dah mula break dia punya wave 1 lah kat sini. Dia dah mula break ni adalah tanda-tanda awal lah. Okay. Ada something. Tapi wave 3 dia lambat. Wave 3 dia pukul 4 baru dia buat wave 3. So dia habis dengan wave 4. Ni kalau buat wave ni si Fuzul lagi power lah. Okay. Daily chart dia entry signal kat bawah ni, exit signal dah ada kat sini, lepas tu dia retrace sekejap, dia naik balik. So maksudnya dia jauh lagi perjalanan dia. Weekly baru ada entry signal, bullish trend baru nak start. So dia dah break midline. Dia cuma dalam proses nak break MA50 je sekarang untuk Opcom lah. Okay. So once dia dah break weekly punya chart break MA50, kita expect dia laju lah. Okay. Ini yang terakhir lah. Yang terakhir dah. Actually sepatutnya sekejap je. Tapi kita putus tadi. Pick berdasarkan alert signal. Ya, alert signal ni ada banyak cara. Macam si Fumahir dah buat dia punya screener BTST tu kan dekat apps. So kalau macam saya sendiri, untuk ahli-ahli group saya buat satu alert signal daripada TradingView. Kita terus link kepada Telegram. So memudahkan. Let's say kalau macam bila ada alert dekat TradingView, dia akan terus pergi dekat Telegram. So kita just boleh tengok je macam ni. Ini dekat Telegram, ini dekat TradingView. So saya dah link daripada alert-alert tu terus ke Telegram. So apa-apa yang muncul macam standby up ni, itu bermaksud counter tersebut menaik dari bawah. So kita ambil contoh macam Emerless. Emerless dia antara counter standby up lah. Okay. Dia dah ada entry signal dan biasanya dia akan retrace sekejap sebelum dia naik. So dah ada entry, kita cuma tunggu exit. Ini dah ada entry, daily belum ada exit lagi.
macam Hyaptech, ada entry dah ada exit, that's why dia retrace sekejap, so tunggu dia buat rebound lah. Okay, dah ada entry weekly, cuma dia belum break midline, ni kena hati-hati sikit lah. Okay, IGM pun antara counter standby up, dia dah ada entry signal daily, belum ada exit, ada entry signal weekly, belum ada exit, ni jauh lagi ni perjalanan ni. Dia punya trend pun masih lagi bearish, so saya expect dia mula mengecut dan mula naik ke atas, tapi kita tak tahulah kan, Allah Alam, tu cuma expectation lah. Entech menarik, dia punya alert dah awal lagi sebenarnya, so, sini pun dah ada exit signal, kita expect mungkin dia naik sikit, dia retrace sekejap sebelum dia sambung kenaikan. So dari segi trend, weekly dah nak mula dah kecut dah dan nak mula habis, dan kita boleh expect dia akan test lah dia punya midline dengan MA50. Okay. K-Power menarik, daily ada entry signal, weekly pun dah dekat dah dengan midline, so sini pun trend bearish trend pun tak jelas sangat, so dia dah habis dia punya bullish trend yang kuat, dia dah retrace dulu, tapi bearish trend dia tak kuat, so saya expect ada chances lah dia boleh naik lagi. MMAG, K plus tadi dah kan awal tadi. Okay. MMAG entry signal ada, exit belum ada. Weekly dah ada entry signal, exit lambat lagi lah. So dari segi bullish bearish dia masih bearish, tapi dia dah mula mengecut lah, dah nak habis dah. Untuk dah sekian, terima kasih. So kalau ada soalan apa semua boleh PM saya lah, sebab kalau nak soal jawab dalam ni panjang. So saya ucapkan, saya doakan semua berjaya dan dapat trade dengan lebih berkesan lah. So saya serahkan kembali kepada Si Fuzul. Alright, terima kasih Dr. Izzy. Minta maaf banyak mengenai connection issue tu tadi. Sangat tak dijangka sebab we had previously we had trial run. Kita had trial run, masa tu tak ada masalah, tapi nak buat macam mana.